Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayanku Aisyah binti Awan Nazaruddin. Saya dari HE23. Saya akan membaca ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279. Ayat tersebut adalah mengenai pengharaman riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kullu kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Seterusnya saya akan menjelaskan pemahaman saya secara ringkas mengenai ayat yang diturunkan, mengenai ayat yang saya baca tadi. Allah SWT telah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Ketika ayat ini diturunkan, orang yang pernah mengambil riba mestilah berhenti melakukannya, tetapi masih boleh mengambil balik haknya ketika itu. Setelah itu, mereka mestilah berserah kepada Allah atas dosa mereka. Sekiranya terdapat manusia yang masih melakukan riba, maka mereka akan dijamin sebagai ahli neraka dan akan kekal di dalamnya. Allah juga memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah kerana bersedekah lebih bermanfaat. Allah SWT juga tidak suka kepada orang yang melanggar hukum yang telah ditetapkannya. Selain itu, ayat ini juga menerangkan bahawa Allah memerintahkan orang yang beriman supaya beramal soleh, melakukan solat, memberikan zakat supaya mereka dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Allah SWT mengulangi perintahnya lagi supaya mereka tinggalkan sisa riba dan bertakwalah kepada Allah jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Seterusnya, saya akan menjelaskan definisi riba. Riba dari segi istilah bahasa bermaksud tambahan. Riba ialah merupakan sebarang tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh dan tambahan dalam pertukaran barangan tertentu. Riba juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu riba ad-duyun bermaksud hutang piutang dan riba al-buyu bermaksud riba jual beli. Terdapat 4 jenis riba, iaitu riba al-qad, riba al-jahiliyah, di mana ia di bawah riba al-duyun yang melibatkan hutang, dan juga riba al-fad dan riba an-nasa di bawah riba al-buyu, iaitu melibatkan jual beli atau pertukaran barang. Riba al-qad bermaksud suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, muqtarid. Riba al-jahiliyah pula bermaksud hutang dibayar lebih dari pokoknya kerana si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba al-fad pula bermaksud pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar yang berbeza dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba an-nasa pula bermaksud penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi yang lainnya. Seterusnya, saya akan menerangkan satu contoh isu riba. Pemilik kedai menggenapkan harga bagi barangan yang dijual. Contohnya, Akilah membeli barangan chip gula yang berharga RM2.45
tepung gandum RM3.78 dan minyak masak yang berharga RM3.69. Dan jumlah keseluruhan barang adalah RM9.92. Tetapi pemilik kedai menggenapkan jumlah tersebut menjadi RM10 dan Akilah tidak menerima baki 0.8 sen. Tidak menerima baki 8 sen tersebut. Nilai shilling terkecil di pasaran adalah 5 sen dan pemilik kedai sepatutnya menjual barangan mengikut gandaan 5 sen supaya tidak ada bayaran yang terlebih atau terkurang. Nilai 8 sen dilihat sebagai nilai yang kecil, namun jika terdapat 1000 transaksi, pemilik akan mengaut keuntungan sebanyak RM80.